A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna lanahtadiya law an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri. Nabi Musa berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah bagiku tugasku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah simpulan dari lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka faham perkataanku. Surah Taha, surah yang ke-20 ayat 25 hingga 28 daripada 135 ayat pada juzuk yang ke-16. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala, rawahu Imamul Bukhari, mafhum hadis. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita sambung pengajian kitab kita, iaitu Zadul Muta'allim, muka surat 41. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, rukun Islam yang kedua, sembahyang. Sembahyang iaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, dengan beberapa syarat yang tertentu. Baik, ni kita bab satu fasal dalam masalah fiqh, iaitu bab semayang. Sembah ni asalnya kita semayang ni dalam bahasa Arab lah, perkataannya as-salah. Kemudian diterjemah dalam bahasa Melayu dengan perkataan sembahyang. Kerana dia ulama mengambil perkataan sembah, kerana sembah tu maksudnya mempamerkan atau menunjukkan atau menyatakan yang kepada Allah lah. Maknanya ibadat itu nak dipamerkan kepada Allah, nak ditunjukkan kepada Allah. Sebab tu semayang tu mestilah sempurna, rukun, syarat dan semuanya lah, supaya apa yang nak ditunjukkan pada Allah itu dalam keadaan sempurna. Definisi sembahyang iaitulah aqwalun, yakni beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, wa af'alun, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan, wa aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri, yang dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bitaslimi, dan disudahi dengan salam, bisyara'ita makhsusah, dengan beberapa syarat yang tertentu. Itu dalam bahasa Arab dia. Boleh ambil dalam kitab ada tu Subian ada sebut.
Jadi sembahyang ni dalam dia ada beberapa perkataan. Maksud beberapa perkataan tu mesti ada lafaznya. Maka kata ulama, bila disebutkan akan beberapa perkataan, artinya perkataan itu bilafzi, dengan lafaz. Maksud dengan lafaz mesti dengan bisauti, dengan suara. Ini pendapat mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Maka perkataan yang diwajibkan ke atas sembahyang itu mestilah dengan lafaznya, dengan suaranya. Maksudnya mesti ada gerak mulut dan mengeluarkan sedikit suara sekira-kira dengar di telinga sendiri. Dan beberapa perbuatan, yakni fi'linya, perbuatan-perbuatan sembahyang itu. Jadi sembahyang ni dalamnya ada beberapa perkataan dan ada beberapa perbuatan. Jadi maksudnya sini, kalau orang tu sembahyang tetapi tak ada baca apa, maka tak dipanggil solat. Kerana solat itu mesti ada perkataan, mesti ada perbuatan. Kalau tak ada perbuatan lagi pelik kan? Perkataan ada, perbuatan tak ada, itu lagilah. Tapi nak ceritanya, kalau perbuatan semata, mulut senyap sampai sudah, sampai salam, tak cakap apa, tak jadi solat. Sebab solat tu mesti ada perkataan, mesti ada perbuatan. Dan solat itu muftatahatun bitakbiri, yang dinamakan solat mesti bermula dengan takbir. Maka dengan perkataan yang lain tak jadi mula. Apa makna takbir? Makna takbir ialah Allahu Akbar. Allah sahaja tak jadi takbir. Allah lafzul jalalah. Kalau akbar isim tafdil. Jadi yang takbir sebenar gabung dua-dua. Allahu Akbar itu dipanggil takbir. Cumanya dalam masalah takbir ni kita sentuh sikit lah. Kita bukan tuju pada siapa-siapa, ni ilmu umum. Bila melafazkan takbir, pastikan sebutannya mesti tepat dan betul. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Kadang-kadang dia bunyi ak. Alif di atas a, mati ke kaf, ak, bukan ak. Berapa jadi ak? Allahu Akbar. Bajet Arab lah. Nampak? Kita bukan ikut Arab, kita ikut ilmu. Allahu Akbar. Ataupun dalam kitab Hidayatus Sibyan disenaraikan beberapa kesalahan yang biasa orang buat. Antara lagi dia kata menambah huruf waw di tengah. Allahu Akbar. Salah. Dia sebab dia penting ni, takbir ni duduk dalam takbiratul ihram. Dia termasuk dalam rukun qauli. Salah takbiratul ihram, salah semua. Tak sah sembahyang. Sebab rukun tak betul. Jadi tak boleh Allahu Akbar, tak boleh. Allahu Akbar. Kan? Cumanya adalah dalam kaedah makhraj alif tu, ada ulama menyebutnya dengan a, bukan a. Tapi bukan a. Dia a ni nak a dan a tengah-tengah. Allahu Akbar. Tu. Kan? Kalau nak ikut betul lah. Ataupun mudahnya Allahu Akbar. Lepas tu ra belakang tu getarnya jangan lama. Allahu Akbar. Tahu dah orang cowok kan. Tapi jangan duduk bergetar lama. Sekejap je. Allahu Akbar. Sebab tu bar tak boleh dipanjangkan. Ni sebut dalam Hidayatus Sibyan. Allahu Akbar. Tak boleh. Sebab alif kaf bara. Mati situ bar. Allahu Akbar. Dan kalau ikut kaedah makhraj tajwidnya, bila ra tu kita wakafkan, matikan huruf ra, tengok sebelum hurufnya kalau berbaris atas, kalau ra tu asalnya berbaris dhammah, kemudian sebelumnya berbaris atas, bila diwakafkan, bila kita matikan, sukunkan huruf terakhir, maka dia mesti disebut dengan isti'la. Isti'la ni dibaca tebal. Maksudnya bunyi macam mana?
Allahu Akbar. Bar gitu. Ini guru anak lah ajar. Apa nama guru tu lupa dah. Guru pun lupa. Syekh Surul Syihabuddin An-Nadwi. Nama guru. Guru boleh terlupa. Allahu Akbar. Kan? Mujur ilmu dia tak lupa. Jadi dia kata Allahu Akbar. Itu tapi kalau bar saja pun boleh dah. Cuma nak kalau makhraj betul Allahu Akbar. Dikembungkan sedikit mulut kerana isti'la. Hukum di situ jadi isti'la. Itu kaedah ilmu tajwid lah. Tapi nak ceritanya takbir, kena takbir betul-betul. Yang boleh panjang lafaz Allah tu. Nak panjang. Kan? Allah. Tapi tak bolehlah panjang sangat. Yang lain akbar saja. Yang lagi peliknya Allah dia pendek. Allahu Akbar. Dia terbalik, mana panjang mana pendek. Jangan macam tu. Allahu Akbar. Eloknya kalau kita nak turun rukuk ataupun daripada sujud nak naik diri, kalau kita jenis nafas pendek, kita janganlah mula daripada atas terus lapas, takut nafas tak cukup meninggal situ. Dia nak bangun Allah sampai atas takbir dah. Jadi memadai setengah perjalanan pun boleh dah. Maknanya daripada sujud bangun dulu Ustaz. Kan kita nak ambil step tu. Nak ambil step tu Allah sampai berdiri. Lepas tu yang cantiknya itu yang tadi kita bicara takbiratul ihram. Kemudian takbir antara rukun dipanggil takbir intiqalat. Takbir yang menghubungkan satu rukun dengan satu rukun yang lain. Okey. Jadi takbir intiqalat ni yang cantiknya disebut dalam kitab Hidayatus Sibyan, mestilah kita mulakan dengan perbuatan rukun tu sendiri. Contoh daripada berdiri nak turun rukuk. Bukannya masa dah angkat ataupun dah turun separuh baru nak bunyi. Ini kadang-kadang imam duk buat. Bukanlah semayang jadi rosak, tak batal semayang, tapi tak kemas. Yang cantiknya kata Syekh Syekh Abu Abdullah Hussein Nasir dalam kitab Hidayatus Sibyan, dia kata bermula tangan bergerak. Allah sampai kat lutut ni. Allahu Akbar. Gitu. Sekali mulut gerak, sekali tangan pun gerak, berhenti tempat berhenti. Sujud pun begitu. Sampai dahi cecah bar. Bangun Allahu Akbar. Sebab apa? Kalau yang sah depan, sah pertama atau kedua, dia boleh nampak imam. Dia boleh nampak imam. Jadi dia boleh nampak perbuatan imam. Dia tak boleh serentak dengan imam, mesti imam buat dulu baru kita buat. Itu adab dia. Tapi kalau makmum belakang-belakang balik tirai muslimat, kan? Dia nak turun sujud daripada i'tidal tu dalam diri separuh bardah. Sami Allahu liman hamidah. Tak turun lagi sampai bawah. Allahu Akbar. Batu baru sujud. Kawan belakang lumba. Boom. Padahal dah kali siapa sujud dulu? Makmum sujud dulu. Jadi salah siapa? Salah imam. Sebab memberi arahan tak betul. Jadi biarlah ikut ulama dah gariskan. Dia sebenarnya kalau kita ikut kaedah ni betul-betul, tidak ada berhenti antara ucapan kita dengan semayang tu. Maknanya sepanjang solat tu sentiasa diisi dengan zikir daripada takbir sampai ke salam, tak ada putus. Melainkan kalau kita jadi makmum, imam baca surah panjang, kita senyaplah. Ataupun yang cantiknya kalau kita hafal, kita ikut bacaan imam. Jadi kalau ikut betul-betul tak putus. Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allah, mana dia putus sampai salam. Jadi semua jadi zikir. Barulah cantik. Itu yang terbaik. Baik. Dan disudahi dengan salam. Muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Solat itu mesti habis dengan salam. Tak sampai salam tak boleh, tak dikira habis.
mesti sampai salam. Salam mana? Salam yang pertama. Kerana salam yang kedua sunat sahaja. Salam pertama tu yang wajib. Dan makna salam itu bukan dengan toleh, tapi makna salam dengan lafaz salam, Assalamualaikum. Dan lafaz wajibnya sampai kum, warahmatullah sunat. Walaupun dia toleh tapi tak lafaz, tak sah. Sebab yang wajib tu lafaz, bukan toleh. Sekalipun dia tak toleh tapi lafaz, sah semayang. Anda dah tahu sebelah kanan dia tu musuh ketak dia, gaduh berebut kambing tadi, kan? Jadi malah aku nak toleh belah kanan ni, kan? Assalamualaikum warahmatullahi di pandang depan ni. Jadi sah tak semayang? Sah. Cuma perbuatannya makruh, kerana meninggalkan perbuatan yang sunat dengan sengaja. Dia begitu. Tak elok lah. Tapi nak macam mana? Kerah kepala, kan? Itu. Jadi mesti salam. Habis dengan salam. Bukan hanya sembahyang, tapi apa-apa perkara yang menyerupai sembahyang. Sebut juga dalam Hidayatul Sibyan. Apa-apa perkara yang menyerupai sembahyang mesti juga dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Contoh sujud syukur. Sujud syukur bukan sembahyang, tapi sujud syukur menyerupai sembahyang, kata ulama. Maka mesti mula dengan takbir, sudah dengan salam. Tu pemain bola, sepak bola dalam gol, baguslah dia nak tunjuk Islamik dia dengan sujud, tapi tak kena cara. Sebab apa? Ilmu tak ada. Timbang bola pandai, kat 150 kali timbang, masuk ke belakang, celah baju, celah ketiak masuk, kan? Tapi ilmu bab agama jahil. Akhirnya buat perbuatan disangka betul, rupanya salah. Sujud pada penonton. Orang sujud menghadap kiblat, mesti ada wuduk, tutup aurat, mula dengan takbir, sudah dengan salam. Nak mula takbir, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar. Dalam sujud tu ucap syukur. Lepas tu baru bangun balik. Bangun balik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia gitu, kan? Lah ni bukan pemain bola je sujud syukur. Artis menang pelakon terbaik sujud syukur. Baju belah dada. Baju. Nampak? Sujud syukur nonggeng. Skirt saja. Ada benda dan kejahilan manusia. Dengan beberapa syarat yang tertentu, bisyarat itu maksusah. Susah tak? Susah, faham susah. Bisyarat itu maksusah dengan syarat-syarat tertentu. Maka jadi kita tengok apa syarat-syarat tu. Kemudian dia kata perkataan-perkataan di dalam sembahyang itu dikatakan rukun qauli. Yang disebut dengan perkataan-perkataan di dalam sembahyang itu dipanggil rukun qauli. Tapi bukan semua yang kita lafaz tu rukun qauli. Jadi kita kena kenal mana rukun, mana sunat. Rukun qauli ada berapa? Rukun qauli ada berapa? Tak ada dalam kitab ni, tak ada tulis. Tengok tu mana. Rukun qauli ada berapa? 5. Yang pertama, ingat ni sampai mati. Dia tak sama kita dengan pemain bola tadi tu. Apa ngaji pondok dengan pemain bola sama je. Rukun qauli yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, suratul Fatihah. Yang ketiga, tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Okeylah. Yang keempat, selawat selepas tahiyat akhir. Yang kelima, salam yang pertama. Tu 5 rukun qauli tu. Jadi yang wajibnya 5 ni. Yang lain tu semua masuk dalam sunat. Jadi kalau dia semayang, dia hanya lafaz 5 ni saja, sah ke tidak? Sah lah, sebab 5 ni saja wajib. Cuma macam kita sebut tadi, makruh, kerana meninggalkan perbuatan sunat dengan sengaja. Melainkan ada hal-hal, ada maslahah, ada kepentingan tertentu dan sebagainya, ada tujuan ke, nak cepat ke macam mana ke. Contoh macam kena kejar dengan rimau. Rimau belakang ni, dia duduk tengok-tengok dekat dalam zoo, tengok-tengok tertonggeng jatuh dalam kandang tu. Rimau kejar ke belakang, tengok-tengok dah masuk waktu semayang. Duk main kejar dalam tu saja, dari zuhur nak sampai asar. Zuhur nak habis waktu dah.
Jadi semayang tetap kena semayang. Jadi tak payahlah buat semua. Siap dengan baca doa iftitah, Allahu akbaru kabira. Ni lima belakang dah. Ambil yang segera je lah. Faham? Itu jangan sujud. Dapat kat rimau terkam tu. Itu dia ada kaedah-kaedah dia. Itu bicara dalam kitab-kitab fiqh yang lebih tebal. Ni kita nak ambil asas dia dulu. Perbuatan-perbuatan di dalam semayang itu dikatakan rukun. Ada pun perbuatan itu dipanggil rukun fi'li. Dipanggil rukun fi'li. Perbuatan macam mana perbuatan? Berdiri, qiyam tu, lepas tu rukuk, kan, i'tidalnya, sujudnya, semua itulah. Perbuatan-perbuatan dalam semayang itu dipanggilnya rukun fi'li. Kemudian yang lain daripada perkataan dan perbuatan dikatakan rukun qalbi. Adapun yang tak masuk dalam qauli, yang tak masuk dalam fi'li, itu namanya rukun qalbi. Okey. Berapa rukun semayang? Ada 13 yang masyhur. Tapi jangan terkejut kalau kita baca setengah-setengah kitab dia sebut lebih. Sebab apa jadi lebih? Kerana ada ulama memasukkan tamakninah dalam tu, maka jadi lebih. Jadi janganlah kita apa kitab ni sesat apa ni? Bukan, baca dulu. Sebab tu lagi banyak kitab kita mengaji, lagi luas ilmu pengetahuan kita. Baru kita tahu oh gini. Jadi tak cepat nak menghukumkan salah ke sesat dan sebagainya. Syarat-syarat yang tertentu bagi semayang. Okey, ini maksud syarat-syarat tertentu bagi semayang. Dia ada dua. Yang pertama syarat wajib semayang, yang kedua syarat sah semayang. Apa tu syarat wajib semayang? Syarat wajib semayang, nak tahu dulu semayang tu wajib tak wajib. Sebab semayang ni ada yang wajib, ada yang sunat. Ada yang haram. Ada tak solat jadi haram? Apa solat haram? Sebab ada manik, ada penghalang, ada dalam keadaan berhadas besar, haid, nifas, mana boleh semayang. Dia semayang juga haram hukumnya, berdosa besar. Jangan awak main, kan? Dalam keadaan haid dia semayang juga dosa. Contoh ulama buat contoh. Ini dalam kitab-kitab yang besar lah dia buat contoh. Kita kan semayang Jumaat, baguslah kita datang awal. Sempena PKP ni semangat terlebih lah. Datang awal duduk saf depan sekali. Tapi lah ni selamat sikit sebab semayang jarak-jarak. Katalah semayang tu tak jarak-jarak, straight saf, rapat saf. Semayang saf pertama. Jadi tengah-tengah semayang tu imam baca Al-Fatihah lah, waladdallin, amin. Bila amin makmum pun ikut sekali amin. Kita pun sebutlah amin. Dalam duk sebut amin tu, belakang pun keluar amin semua. Faham tak? Menik tepui, bergoncangkan malaikat. Maknanya terkentut. Allah terkentut pula. Maknanya bila terkentut, semayang macam mana? Batal. Sebab apa semayang batal? Sebab wuduk batal. Kemudian setan cocok dia. Dalam masjid pun ada setan tak? Tu pelik kalau tak datang masjid. Lebih teruk daripada setan ni. Sebab setan pun datang masjid. Tu setan pun cocok. Setan kata tak apa, mereka tak tahu. Terus je semayang. Nak keluar macam mana? Belakang penuh, depan mana ada pintu. Takkan nak lompat kot tingkap. Buat semayang. Dia pun buat semayang. Hukumnya haram. Sebab apa haram? Wuduk tak nak. Tak boleh, ulama larang. Habis macam mana nak buat? Duduk diam. Nak terbatal? Duduk situ, duduk. Tunggu sampai habis semayang. Ataupun kata ulama, toleh ke belakang, buat isyarat minta laluan. Ulurkan tangan nak lalu ke belakang. Jadi orang belakang pun kena ngesot sedikit untuk beri laluan orang tu lalu. Jangan orang tu ulur tangan gigi salam. Time ni nak salam. Tu kata jenis tak mengaji. Salah agak tu. Sebab tu kena mengaji semua baru reti keadaan macam mana. Jadi buat olok-olok tak boleh. Mana tahu berlaku kes kat kita. Puas habis tahan lah, kemuk pun keluar juga.
Habis saya nak buat. Jangan teruskan semayang juga, kerana hukumnya boleh jadi berdosa. Jangan awak main. Semayang pun boleh jadi dosa. Sebab apa? Sebab tak kena cara. Lepas tu ulama kata, semayang ni amalan yang paling disukai Allah. Amalan yang akan ditimbang dahulu semayang. Semayang ni nombor satu. Amalan yang paling terbaik solat, berbanding amalan-amalan yang lain. Solat tu paling terbaik. Tetapi kalau tak kena cara, semayang yang terbaik boleh jadi dosa. Jadi maknanya mesti kena ikut cara. Nak ikut cara tu macam mana? Mesti ada ilmu. Orang tak ada ilmu, tak ikut cara, pakai ikut hentam. Tu tak boleh. Okey, baik. Jadi ada dua, satu syarat wajib. Nak tentu wajib tak wajib semayang tu. Ke tak wajib lagi? Ke belum wajib? Nak tengok wajib. Itu syarat wajib. Yang kedua syarat sah. Maknanya semayang tu sah ke tak sah. Jadi kesimpulan ni lebih kurang beginilah. Syarat wajib tu sebelum semayang. Syarat sah dalam semayang atau selepas semayang. Mana nak tahu semayang tu sah ke tak sah. Maknanya kita dah dirikan solat, tapi nak tahu solat tu sah ke tidak. Tu. Macam Tok Guru sebut pagi tadi. Kan? Orang yang ada ilmu ni dia buat ibadat dalam keadaan yakin. Berbanding orang tak ada ilmu buat ibadat ikut-ikut orang atau ya tak ya, ya tak ya. Itu penting kena ada ilmu. Bukan nak suruh jadi ulama semua. Kan? Nah, siapa ada rezeki yang Allah bagi dia boleh jadi ulama, jadi ulama. Tapi tujuan mengaji bukan nak jadi ulama sangat. Nah, itu rezeki. Adapun tujuan mengaji nak selesaikan fardu ain diri kita sendiri. Nak mengesahkan semayang kita, biar semayang kita tu sah. Ada orang kita tanya, awak tak hantar anak ngaji sekolah agama? Saya bukan nak anak saya jadi ustaz, saya nak anak saya jadi saintis. Lepas tu kita tanya, saintis kafir lah ya? Marah. Dah kalau nak jadi anakmu saintis tak ada masalah, tu bak kerjaya, dah bak agama dia saintis Islam. Jadi nak jadi saintis Islam mesti belajar ilmu sains dan belajar ilmu agama. Sebab saintis itu, sains tu dari sudut ilmu sains, agama tu ilmu Islam. Ini meninggalkan ilmu agama, buat lebih kurang ilmu agama. Okey, baik. Apa makna syarat yang ini dihurai? Ialah barang yang bergantung dengan sah sesuatu, padahal bukanlah ia sebahagian daripada sesuatu itu. Faham tak maksud dia? Maksudnya syarat ni, makna syarat ialah bergantung dengan sah ke tak sah. Maksudnya sah atau batal. Itu syarat. Tapi dia tak ada kena-mengena dengan sebahagian daripada ibadat tu sendiri. Dia bukan sebahagian daripada solat, tapi dia hanya nak menetapkan sah atau tidak sah solat itu. Itu dipanggil syarat. Itu beza syarat dengan rukun. Rukun lain, syarat lain. Rukun sebahagian daripada solat. Lepas tu dalam rukun ada niat, ada takbiratul ihram, kan, ada berdiri tegak, ada membaca suratul Fatihah. Itu rukun sebahagian daripada semayang. Mana kalau salah satu tak ada, tak dinamakan semayang. Adapun syarat sah, dia nak sahkan walaupun rukun semua dah ada 13, tapi belum tentu sah. Jadi nak tahu sah tak sah, tengok syarat. Tu panggil syarat. Okey. Baik. Syarat-syarat wajib semayang. Pertamanya Islam. Mesti Islam. Kafir tak boleh. Jadi kalau kafir buat semayang tak, macam di negara China hari tu masa mula-mula wabak corona ni, kan, tengok Muslim yang Chinese Muslim, orang Cina yang beragama Islam semayang kat masjid, depa pun pakat nak keluar dengan seluar pendek pun ikut juga. Orang rukuk, dia pun rukuk. Jadi sah tak semayang dia? Tak sah lah, sebab dia kafir. Tu. Dan bukan sakat tak sah, dan tak diwajibkan atas dia, tak disuruh akan dia semayang. Betul, jangan suruh kafir semayang. Kafir semayang. Dia kafir memang. Nah, kafir dia jawab aku kafir memang. Kafir pula ngaji. Kedua, baligh. Ni banyak orang salah sebut. Dia sebut baligh. Bukan baligh. Ni bukan huruf kha, huruf ghain. Baligh. Makna baligh iaitu sampai.
Apa sampai? Sampai umur minimum 9 tahun, maksimum 15 tahun. Ikut bulan Qamariah. Apa maksud bulan Qamariah? Faham? Kalender Islam. Confident juga. Baguslah kan. Jadi ikut bulan Islam. Cukup 9 tahun, tapi dengan syarat ada tanda-tanda baligh. Tanda baligh bagi lelaki apa? Keluar mani. Perempuan keluar haid atau mani. Kalau dia keluar dua-dua, macam Power Rangers. Dua sekali keluar. Tapi nak cerita je lambat gelap. Tapi nak ceritanya kalau keluar tu lah salah satu dikira balik. Ingat jangan salah dobek. Sekali dia tulis lelaki keluar darah dengan mani, perempuan keluar mani saja. Tengok mana tu. Lelaki kalau keluar darah tu bukan balik, itu cedera parah. Jangan ingat keluar darah, balik dah ni, balik tu bawa pergi klinik tengok apa pasal buat keluar darah tu. Tu balik. Tapi kalau tak keluar-keluar saya takkan nak paksa kot. Dia kata nak tunggu sampai 15 tahun automatik jadi balik, walaupun tak pernah keluar setitik pun. Tu kena faham. Ini sampai umur 60 lah tak boleh lagi kata. Kotok pun tak balik lagi. Ambil kitab ni hempuk kata balik. Orang suruh ngaji tak mau, sampai 60 tak ngaji lagi. Kan contoh. Tapi kalau bawah 9 tahun keluar mani, tak banyak mana, 2 baldi keluar. 2 baldi keluar air mani, boleh tak? Umur 7 tahun, buat habis pasti nak masuk darjah 1, nak pergi sekolah tu takut tengok cikgu, nak terkeluar air mani 2 baldi. Boleh tak lagi? Tak balik. Sebab apa tak balik? Sebab tak sampai had umurnya. Tu kena faham. Nak jadi ayah nanti macam mana? Nak kahwin kan? Ketiga, akil. Apa makna akil? Berakal. Apa makna berakal? Kadang-kadang untuk memahami sesuatu makna kita cari lawannya. Apa lawan kepada akil? Gila. Jadi makna berakal itu tidak gila. Tu. Mana tidak gila, tidak hilang akalnya, kewarasan akalnya, tidak hilang ingatannya. Maknanya mudah ringkasnya akalnya berfungsi dengan baik. Maknanya kalau tanya soalan boleh jawab 1 tambah 1. Jangan tanya payah-payah. Tanya yang senang-senang lah. 5 campur 5 10. Berakal lah tu. Kan? Kalau kita tanya 5 campur 5 pokok. Jangan layan dah. Takut jangkit ke kita pula. Tanya 5 campur 5 dia jawab pokok. Tu mana something wrong lah tu. Tu gila lah tu. Baik. Macam tu lah. Kita kata tutup kilang arak, dia kata tutup tahfiz. Tu tak ada akil lah tu. Tak ada akal. Nampak? Tu kata gila. Kan? Apa ke benda? Orang cakap tutup kilang arak, tiba-tiba tahfiz nak tutup ni. Apa kena-mena? Keempat, suci daripada haid dan nifas. Jadi nak sembahyang mesti suci daripada haid dan nifas. Sebenarnya ada ada lagi, iaitu suci daripada hadas besar dan hadas kecil, kan? Nanti dia ada sebut kot. Tapi kita baca dulu. Suci daripada haid dan nifas. Haid dan nifas ni dua-dua ada pada perempuan. Jangan salah pula, haid perempuan, nifas laki kot. Tu kata tu, haid pun perempuan, nifas pun perempuan. Dah apa beza haid dengan nifas? Haid yang biasa-biasa, bulan biasa ni. Ada pun nifas, darah yang keluar selepas keluarnya anak. Dalam kitab disebut ba'da, bukan ma'a. Maknanya selepas, bukan sekali serentak. Jadi lepas baby keluar, darah keluar, itu dipanggil darah nifas. Tu bicaranya panjang nanti dalam bab dia lah. Kita nak cerita bagi kenal je dulu. Itu dipanggil darah nifas. Jangan pula lagi bini dah kahwin nanti. Kahwin pandai bukan main. Bini saling keluar anak, betul tengok keluar darah, Allah.
nak mampu dah ni apa? Keluar darah ni. Yang tu bukan nak mampu, tu memang normal. Memang perempuan akan keluar darah. Dia sebenarnya dari segi hakikatnya darah haid dengan nifas tu darah yang sama. Tetapi semasa dalam perut tu ada kandungan baby, perempuan ni tetap keluar gak haid dia, tapi haidnya tertahan. Baby tu tahan, baby duduk kat situ tahan lah. Jadi bila 9 bulan, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak. Bila baby keluar dengan darah-darah tu keluar. Tapi bukanlah darah tu keluar mancuk boom gitu, merah habislah hospital tu. Bukan macam tu, maknanya keluar sedikit ke sikit-sikit ke mengalir ke macam tu lah. Nak ceritanya, nak bagi nampak kan. Dah jangan bayang turut-turut sangat, sikit-sikit dah. Tu. Jadi itu haid dan nifas. Kena suci daripada haid dan nifas tu barulah jadi wajib sembahyang. Maknanya bila dalam keadaan haid dan nifas wajib tak sembahyang? Soalan. Kalau dia tu ada haid dan ataupun ada nifas, wajib tak sembahyang? Kena yakinlah ni ilmu. Tak wajib lah. Sebab ni sebut syarat wajib. Tu kena faham tu syarat wajib tu. Sama macam akil tadi, dah gila wajib tak sembahyang? Tak wajib. Lepas tu jangan ajak orang gila sembahyang. Takut dengan habis jemaah jadi gila. Ada kat masjid Beruah tu. Kalau korang kenal lah. Dia suka tak pakai baju tapi dia pegang baju. Jadi sah tak penuh sampai ujung. Jadi ujung tu ada ruang boleh lalu. Depan ni kosong. Tengah semayang. Semayang asal ke apa dah. Tapi dia orang yang cerita. Anda tak ada. Masa tu dia orang cerita. Tengah-tengah semayang tu dia datang. Bagus dia. Gila-gila pun datang kat masjid. Ni yang tak gila ni lebih gila lagi. Dia datang. Lepas tu dia duduk depan ni. Sampai kat depan dia heng-heng. Orang pun tak buat tak kisah je lah. Tapi yang jadi ujian berat tu bila dia baring buat ke tangan gini. Tu imam tak tahan dah. Nak dengan makmum habis tahu. Nak tengok gelagak dia. Lepas tu tak wajib. Orang gila semayang. Balik pun tak wajib. Budak-budak kecil tak wajib. Cuma nanti dia adakan cerita lepas ni. Jadi suci haid nifas. Kelima, masuk waktu semayang. Jadi kena masuk waktu semayang. Kalau tak masuk waktu semayang, tak jatuh wajib lagi. Sekarang ni dah masuk ke isyak. Contoh subuh. Boleh orang tanya soalan, boleh tak ustaz saya nak semayang subuh sekarang waktu ni? Kita kata haram semayang subuh waktu sekarang. Tu kena faham. Dah bila jadi wajib semayang subuh? Bila masuk waktu subuh. Jadi semayang tu mula-mula hukum haram sebab belum masuk waktu. Bila masuk waktu, hukum haram berubah jadi wajib. Kerana sebab tu kita kena faham, hukum ni dia boleh berubah-ubah mengikut keadaan. Sebab tu dia ada hukum apa yang kita sebut sebagai hukum wada'i dengan hukum hukum taklifi. Jadi dia boleh berubah. Tengok keadaan tu. Ada ketikanya haram, ada ketikanya berubah jadi wajib. Dah masuk waktu, maknanya dia kena semayang. Perempuan, dia cek tengok keluar darah. Jadi wajib tak? Tak wajib. Jadi haram juga. Jadi tak boleh semayang. Baik. Lepas tu tapi adalah hari-hari dia tu ada kiraan dia. Tapi kita belum masuk lagi bab tu. Tidak wajib semayang di atas orang kafir. Ni dia punya nota tambahan. Dia kata tidak wajib semayang di atas orang kafir. Orang kafir tak wajib semayang. Jadi jangan suruh orang kafir semayang. Adapun dia semayang cara agama dia tu lantak ke dia lah. Kafir yang mana? Kafir yang asli. Apa maksud kafir asli ni? Kafir daripada dulu sampai lah memang dia kafir. Adapun kafir yang bukan asli ni, maksudnya dia ni mula-mula kafir, lepas tu jadi Islam. Tu ayat tu bila dah jadi Islam wajib semayang lah. Bukan kafir lagi dah. Jangan panggil dia lagi kafir. Lepas tu mu'allaf. Bukan selama-lamanya mu'allaf. Kita ni bila tengok kawan India ke China masuk Islam, sampai ketua panggil dia mu'allaf. Dah, dia Islam macam kita dah lah. Orang biasa ke? Orang Islam macam biasa ke? Cuma bangsa je berbeza. Kita bangsa Melayu, dia bangsa India, sana bangsa Arab, dekat Amerika bangsa Mak Saleh. Tapi agama
Islam, kan? Jadi mualaf tu sekira-kira je, kan? Ada setengah pendapat kata sekira-kira 9 tahun ataupun 8 tahun, sekira-kira macam budak yang belum balik lagi sampai ke 9 tahun, maknanya dalam tempoh tu dia kena mengaji lah. Ada juga pendapat yang letak singkat saja, sebulan 2 bulan gitu saja. Tapi dengan syarat dia kena mengaji. Mengaji bukan sakat je mualaf kena mengaji, kita yang dari kecil Islam pun kena mengaji. Kalau dari kecil Islam, ayah pakai kopiah, mak pakai tudung, tapi ilmu Islam tak ada, lama-lama Islam pun hilang. Tu. Dan tidak sah semayangnya. Kalau dia semayang enggak, walaupun rukun semua cukup, bacaan pun tepat, tetap tidak sah. Sebab apa? Kafir. Itu yang keluar isu kafir mengkafir. Kemudian keluar ada orang kata semayang belakang orang ni, dulu gaduh dengan UMNO lah, dia kata semayang belakang Imam UMNO tak sah. Kes kenapa jadi sampai gaduh itu? Sebab kes ni bukan pasal UMNO tak UMNO, tapi siapa yang tolak hukum Allah, rosak akidah. Bila rosak akidah jadi kafir ke Islam. Tu yang sebab kata tak sah mayang tadi tu. Yang tu yang sebab kata tak sah sembelihan tu dan sebagainya tu. Bukanlah makna kata UMNO tak UMNO, siapa-siapalah tolak hukum Allah. Tok Imam serban 4 lapis serban, hebat. Tapi tolak hukum Allah, tak jadi juga, kan? Itu kena faham. Tidak wajib semayang di atas kanak-kanak. Kanak-kanak tak wajib semayang. Lepas tu tak peliklah kanak-kanak main lari-lari. Dia pandai, bapak dia bawa pergi masjid kan, semayang. Masa diri sebelah lagi, tengah diri tu dia tengok bapak dia. Tengah tengok. Rukuk dia tengok lagi. Ada lagi. Sampai sujud, kita pun Allahu Akbar, tak ada sebelah. Lari dah dengan kawan dia. Tapi dia pandai, bila tahiyat akhir dia datang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Kawan lain kita kan masa kecil tu. Tu. Tu kanak-kanak. Jadi tak pelik lah kanak-kanak main-main Ultraman, abugi. Tak pelik. Yang pelik Tok Imam lawan Tok Bilal. Cing. Bongok Tok Imam. Mu dah besar panjang buat apa lagi. Kan? Tu. Kanak-kanak yang belum balik. Adapun kanak-kanak yang dah balik, kena semayang lah, wajib. Ni yang belum balik bawah 9 tahun tadi lah. Ataupun dah 9 tahun tapi tak keluar tanda balik lagi. Apa maksud tidak wajib? Bukan tak payah semayang, tapi tak dijatuhkan pahala dosa lagi. Bukan pahala, dosa. Tak dikenakan dosa. Tapi kalau dia buat baik boleh pahala tak? Ayah mak pun dapat, kan? Tapi makna kata dia tak semayang tu sebab belum balik, tak jatuh dosa. Tok Guru Siddiq Nur cerita, satu hari Imam Syafi'i ni dari kecil lagi dah mula mengajar dah. Setengah pendapat kata umur 9 tahun, umur 10 tahun tu dah mula mengajar orang. 10 tahun dah mengajar orang, kan? Masa tu 7 tahun rasanya dah mula hafal Quran lah. Memang hebat Imam Syafi'i. Lepas tu dia tengah mengajar-ngajar tu, masa tu bulan puasa, kan? Tengah-tengah ngajar, dekat laci meja dia tu ada laci. Dia buka laci tu ada buah apple, dia pun makan. Jadi orang depan dia kata, Syekh kan Syekh kan puasa, apa susah makan? Dia kata aku belum balik. Jadi aku tak diwajibkan puasa. Dia nak ajar. Maknanya hebat sungguh. Kecil dah mengajar dah. Kita besar. Tak apalah, yang penting kita dapat juga kesedaran. Daripada langsung tak ada kesedaran, kan? Cuma ni kita ambil cabaran. Kalau Imam Syafi'i dia manusia juga, boleh buat, takkan kita tak boleh buat, kan? Gitu. Yang belum balik tetapi sah semayangnya. Tapi kalau semayangnya cukup syarat rukun apa semua tadi, sah. Sebab tu kata ulama, memang sepatutnya kedudukan saf tu orang lelaki dewasa, kan? Lepas tu baru kanak-kanak diletakkan di belakang. Kita semayang sini, kanak-kanak belakang. Tiba-tiba datang geng-geng masbuk, depan dah penuh, kan? Dia pun semayang dengan kanak-kanak tu. Kemudian ni orang dewasa, ini kanak-kanak sebelah dia. Ada seorang kanak-kanak sebelah dia. Bila kita datang, jangan pergi alih budak ni.
Semayang dia sebelah dia. Ni dia angkat budak ni. Angkat-angkat budak tu. Angkat dia. Budak tu marah lah. Mungkin lah keluar. Nah, jangan angkat biar semayang. Semayang sebelah dia. Sebab boleh jadi semayang dia sah kalau cukup syarat rukun. Dan kalau dia lari, lari baru kita masuk. Kan? Dia lari keluar, kita pun masuk. Kita nak masuk, dia masuk balik. Budak ni aku terajang dia. Macam mana budak-budak. Tu. Tetapi sah semayangnya. Tidak wajib semayang di atas orang gila. Tadi sebut dah, orang gila tak wajib semayang. Disuruh kanak-kanak itu mengerjakan semayang manakala genap umurnya 7 tahun. Yang ni tadi dia kata budak kecil tak wajib semayang kalau belum balik. Dah 7 tahun kan tak balik lagi. Dia faham ayat ni. Dia kata disuruh. Walaupun tak wajib semayang, tapi suruh semayang. Maksud suruh tu ajar semayang. Tu budak umur 7 tahun bawa pergi masjid. Dek, ikut ayah semayang. Ikut. Suruh dia ikut. Suruh dia belajar-belajar. Walaupun dia semayang tu main-main lagi. Semayang cuik-cuik kawan kan. Gitu. Ada kan. Biarlah dia semayang main-main. Kanak-kanak yang masuk umurnya 10 tahun, tapi kalau kanak-kanak tu dah cecah umur 10 tahun, hendaklah dipukul kerana meninggal akan semayang. Pukul. Bukan pukul terajang, siap kau smackdown lagi. Bukan, itu rotan di tapak kaki. Itu rotan tapak kaki dia. Sebab nak mengeraskan dia suruh wajibnya semayang tu. Walaupun masa umur 10 tahun tu katalah tak balik lagi, tapi nak ajar Nabi kata umur 10 tahun rotan. Umur 7 tahun jangan rotan lagi. Umur 7 tahun suruh aja. Dek pergi semayang kan, suruh aja. Tapi tak rotan lagi. 10 rotan. Dah 20 20 terajang tu kan. Umur 20 tak semayang lagi. Bacakan Yasin aja sebelah dia. Baik. Kemudian kita tangguh dululah ni syarat sah semayang ni, sebab kita nak hurai panjang sikit lah kot. Nanti kita tengok. Nanti kita berhenti di syarat sah semayang. Tadi baru jadi syarat wajib semayang. Baru nak tengok wajib tak wajib semayang tu. Boleh jadi kita baca kat kitab lain, syarat wajib tu mungkin jadi banyak. Tak jadi masalah. Jadi ilmu tambahan pada kita. Sebab kitab ni kitab asas. Kalau baca dia punya muqaddimah dia tu, kitab ni diajar suatu ketika dululah, diajar pada darjah 4, 5 dan 6. Kitab ni. Kita ni budak darjah 4, 5, 6 ni. Nampak? Kitab ni diajar pada budak darjah 4, 5, 6. Tak kisahlah darjah tu, yang penting ilmu tu. Kadang-kadang kita ni memang nampak dewasa, tapi kadang ilmunya macam budak-budak lagi. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting tujuan mengaji nak betulkan ibadat. Jadi kita berhenti di syarat sah semayang, insya-Allah. Kemudian ada satu soalan je saya nak jawab. Lepas tu kita berhenti dan semayang lah. Soalannya yang berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada soalan. Kalau saya tonton kuliah secara live, kemudian masuk waktu solat di tempat saya, mana lebih afdal? Berhenti solat dahulu kemudian sambung live, atau habiskan live kuliah tu dulu baru solat? Okey. Jadi mudah-mudah ringkasnya soalannya, dia tengah tengok kuliah secara live di, tak kira lah di YouTube ke Facebook ke apa. Lepas tu masuk waktu semayang kat tempat dia. Jadi ustaz tu tak berhenti, sebab ustaz tu masih lagi tengah mengajar. Teruskan macam sekarang ni lah, dah masuk dah waktu isyak, tapi kita masih teruskan. Jadi dia kata mana lebih afdal? Dia semayang dulu atau teruskan dengan kuliah, lepas habis kuliah baru dia semayang kat rumah dia tu? Tu soalan dia. Baik. Berkenaan dengan okey, dia gini. Sepakat ulama, ijma' ulama kata sembahyang itu yang terbaik iaitu di awal waktu. Ayul amali ahabbu ilallah. Apakah amalan yang sangat dikasihi Allah? Kata Nabi, as-salatu ala waqtiha. Solat pada waktunya. Okey. Pada hadis ni ulama sepakat mengatakan solat pada waktunya itu
iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib. 4 waktu. Ulang, subuh, zuhur, asar, maghrib. Adapun pada sudut solat isyak, di sana ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan sunat melambatkan solat isyak. Ini pendapat mazhab Hambali, Hanafi, dan setengah pendapat Maliki, dan pendapat yang lemah di dalam kalangan mazhab Syafi'i. Adapun pendapat yang kedua, sunat disegerakan solat isyak, itu pada mazhab Maliki dan qaul yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Itu berkenaan solat isyak. Jadi di sana ulama menyimpulkan bahawa waktu solat isyak itu ada 2 waktu afdal. Yang pertama, bila masuk je waktu azan tu, itu waktu afdal. Yang kedua, dilewatkan sedikit, sekira-kira 1/3 malam. 1/3 malam. Kerana dalam hadis Nabi sebut, laula macam mana ya? Laula an asyqa ala ummati, kalaulah tidak memberatkan umatku, kan? La amartuhum, nescaya aku perintahkan mereka, ayu akhirul isya'a, melambatkan sedikit waktu isyak, solat isyak, sulusil lail, 1/3 malam. 1/3 malam macam mana? Kita kira start daripada maghrib. Kita genap-genapkan maghrib pukul 7. Subuh, dari maghrib sampai subuh tu dipanggil malam. Subuh kita genap-genapkan pukul 6. Jadi 7 sampai 6 berapa jam? Matematik. 11 jam. Okey, 11 tu kita 1/3 kali 11. Maknanya 11 tu kita bahagi 3. Sekira-kira lebih kurang 3-4 jam. Maka yang dimaksudkan 1/3 malam, kita kira lah. Daripada pukul 7 tadi, 8, 9, 10. Kalau 3 jam, kalau 4 jam 11. Maka sekira-kira kata ulama lebih kurang pukul 10 ke pukul 11. Itu juga dikira waktu afdal solat isyak. Seperti mana kata Syekh Nuruddin, lebih kurang 10.30. Afdal waktu isyak juga. Selain waktu awal tadi, waktu awal pun boleh, waktu situ pun boleh. Yang kita nak faham keadaan waktu sembahyang isyak tu dulu. Tapi ialah ikut kaul mazhab kita Imam Syafi'i, disunatkan segera. Yang kata boleh sunat lewat ni mazhab Hambali dengan Hanafi, kita kan pegang Imam Syafi'i. Benar. Kemudian di dalam kaul, dalam mazhab Imam Syafi'i itu ada kaul Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi memilih disunatkan lewatkan solat isyak atas perkara yang tertentu. Bukan sengaja, tapi perkara tertentu. Contohnya ada majlis ilmu, ataupun ada apa-apa perkara yang penting, atau juga kerana makmum belum ramai. Makmum belum ramai. Kita tengok, ramai lagi pasal malam lagi ni, apa ni? Lambat lagi. Tunggu ramai baru sembahyang. Boleh? Gitu. Solat isyak tu. Ataupun lagi pernah berlaku dalam satu peristiwa di zaman Nabi, Nabi lambat sampai. Sahabat tunggu kat masjid, sebab yang selalu jadi imam ni Nabi lah. Jadi sahabat tunggu. Sampai dalam hadis sebut ada sahabat yang sudah tertidur kerana lamanya menunggu Nabi, sampai tertidur. Jadi lebih kurang 1/3 malam tu lah, maknanya lebih kurang pukul 10 macam tu, kata Syekh Nuruddin, baru Nabi sampai. Baru Nabi mendirikan solat isyak. Keluar daripada lepas habis sembahyang isyak itulah Nabi keluar hadis tu. Nabi kata, kalau tak memberatkan umatku, maka aku perintahkan solat isyak pada waktu macam ni. Waktu macam tu, pukul 10 tadi tu. Tapi takut jadi berat. Maksud jadi berat macam mana? Sebab gap panjang sangat. Kita pun tunggu, kuliah tak ada pula, kan? Lepas maghrib tunggu, nak tunggu isyak pukul 10 lambat lagi. Tidur pukul 12 tengah hari esok orang. Nak contohlah, takut jadi begitu. Jadi sebab malam ni kan malam letih, malam rehat, mungkin siang buat kerja banyak sebagainya. Sebab itulah antara maghrib dengan isyak tu disegerakan, cepatkan aja.
Itu juga jadi sunat juga. Tapi nak sunat lambat atas tujuan mengaji dan sebagainya boleh. Adapun soalan dia tanya mana lebih afdal. Maksud lebih afdal, lebih terbaik. Maksud lebih terbaik, lebih banyak pahala. Tu kalau bicara tentang afdal, makna afdal tu yang mana lebih banyak pahala. Macam orang tanya kan, Syekh, mana lebih afdal, korban kat kampung sendiri ke atau korban kat pondok? Orang tanya Syekh. Maka jawab Syekh, korban dua-dua. Nah, sebab makna afdal yang lebih banyak pahala. Kalau dua-dua dia korban kan lebih banyak pahala. Contoh macam gitulah. Tapi yang ni takkan nak buat dua-dua serentak sambil tengok kuliah sambil semayang. Faham. Takkan begitu. Nah, tu kan afdal lah tu, jadi wasak dah semayang. Jadi begini. Kalau dia jenis menjaga amal solat di awal waktu, maka lebih baik dia semayang awal waktu. Kalau kuliah tadi boleh ditengok semula. Tapi kalau kuliah tu tak boleh ditayang balik, takut rugilah ilmu tu, maka dahulukan ilmu. Sebab hadis Nabi, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imam kepada amal. Semayang tu amal, ilmu tu imamnya, kan? Tapi kalau boleh tengok balik tak ada masalah. Habis semayang lagi tengoklah pula, kan? Itu. Tapi itu bagi yang kat rumah. Adapun di secara ni berdepan dengan guru, masuk waktu masuk isyak, guru tu masih lagi mengajar, dia wajib kemah, bangun terus depan meja kuliah. Allahu Akbar. Tu guru ambil kitab kepong. Apa? Tak ada adab dipanggil. Tidak menghormati majlis orang. Bukan sampai jadi haram lewat solat. Tu tak mengaji lah tu. Kan? Tu. Tapi ada kalau dalam sana dia semayang, itu tak dikira sampai melanggar adab. Sebab apa tidak melanggar adab? Sebab guru tak nampak dia. Yang adab kena jaga ni bila kita berdepan dengan guru, adab dengan guru, kan? Adapun kalau dia nak beradab dengan majlis ilmu, tak apalah, dia duduk dulu. Tapi tak jadi masalah kalau dia jenis jaga semayang awal waktu. Tapi kalau dia semayang tu boleh menghilangkan khusyuknya. Contoh dalam takbir semayang tu dia duk curi dengar kat lagi. Dia macam takut-takut, kan aku terlepas pula ilmu ni. Jadi semayang duk ingat majlis ilmu yang dalam kuliah online tu. Maka lebih baik dia habiskan kuliah tu dulu, sebab takut rosak semayang. Ulama kias daripada hadis Nabi, la salata bihadratit ta'am. Jangan solat bila dalam keadaan kehadiran makanan. Kerana bila ada makanan sudah dihidang, dia semayang, hatinya akan ingat makanan, bukan ingat Allah. Sama juga kalau hatinya masih lagi nak ingat ke kuliah tu, kuliah online tu, dia pun semayang, dia ingat kuliah online. Jadi takut hatinya tak ingat Allah, ingat kuliah online. Maka lebih afdal dia habiskan kuliah dulu, lepas tu semayang. Tak jadi masalah. Bukan lama sangat kuliah sampai pukul 2 pagi tak. Kan? Lepas tu sekejap dia semayang. Tu. Jadi itulah jadi mana yang lebih betul-betul lebih utama, tidak ada muktamad di kalangan ulama, kerana semuanya ada khilaf. Jadi ikut kitalah. Macam saya sebut tadi, kesimpulannya kalau dia jenis betul-betul jaga waktu semayang, jaga awal waktu semayang, tak apalah dia nak dahulukan semayang. Kalau video tu boleh ditengok balik. Tapi kalau dia tak puas hati, nak bagi ilmu kemah dulu, nak mengaji sampai habis dulu baru nak semayang, habiskan kuliah dulu. Lagipun lajak kuliah taklah lama sangat, sikit saja, beberapa minit selepas daripada waktu isyak tu sendiri. Jadi sekadar tu dulu pada malam ini. Andai ada tersilap bicara, dimohonkan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan itu kesilapan kita sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin,
mukhlisin, wa niyyatana niyyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bi mautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.